Kau buka game Counter Strike, kau main-main kau terus pandai tak? Tak. Kau perhabis duit mak bapak kau pergi cyber cafe berpuluh-puluh ringgit, bayar setiap jam tu RM3-4, RM3-4 sebab kau bukan main sekali. Lepas tu baru kau confident dan kau ajak tim kau, jom kita pergi lawan orang contoh macam tu. But it's not happen just one day. Alright, nama saya Fadil bin Muhammad Isa, berasal dari Sibu, Sarawak, berusia 36 tahun. Sekarang ni subscriber saya 282,000 orang lebih kurang. Saya start buat YouTube ni since end of 2018. Hujung dalam bulan September macam tu. So my first income dekat YouTube adalah early 2019. So sekarang baru 2020. Jadi maksudnya baru setahun setengah lah saya literally menjana pendapatan daripada YouTube. Tetapi untuk 2018 saya boleh kumpul average dalam 5,000 sebulan lah, bermaksud total by the end of 2019 tu 100,000 lebih. Orang selalu tanya saya kenapa berhenti baca berita ke apa semua. So before saya jadi YouTuber ni, saya seorang pembaca berita sambilan. 10 tahun baca berita. 5 tahun dekat Bernama, 5 tahun dekat TV9. Kenapa saya jadi YouTuber? Sebab saya nak mencari pendapatan sampingan waktu tu kan. Sebab hutang banyak, orang cakap semua kan. Bukan orang cakap lah, memang hutang banyak lah kan. Isi rumah pun bertambah, maksudnya anak bertambah apa semua. So kena cari pendapatan sampingan. Lepas tu bila saya start buat YouTube tu, gaji bulan pertama saya dah cecah 3,000. So saya fikir, buat YouTube sampingan lagi besar gaji dia daripada baca berita sampingan. Sebab baca berita pun sambilan kan. End up saya fikir kalau aku give all out buat YouTube, mendoublekan nilai tersebut. Sebab leceh nak baca berita, kau kena bangun awal, pergi office, balik office. Ada banyak kerja lah. So kau tak boleh nak fokus all out buat YouTube waktu tu. Cukuplah baca berita 10 tahun ni. Let's do something different. Sebelum saya pembaca berita, saya pramugara. Sebelum pramugara saya kerja, adalah buat sales, buat MLM, buat pemandu Grab, jadi fleet manager, pernah jadi jurulatih khidmat negara, pernah diangkat menjadi orang yang melatih jurulatih khidmat negara. Lepas kali pertama yang aku dapat pendapatan dekat YouTube tu 3,000, which is actually benda tu banyak tau sebenarnya nilai tersebut. Dan aku rasa macam kenapa? Sebab orang macam aku tak pandai edit video, tak pandai, waktu tu lah aku start dengan phone je. Kenapa orang Malaysia tak buat benda ni Sebab aku tengok dekat kalau kita tengok kat surat khabar, berita yang aku baca, orang ada masalah hutang, orang ada masalah duit. Macam-macam usaha mereka buat untuk buat pendapatan, sama ada mereka jual insurans, buatlah dropship ke apa-apalah bisnes, e-commerce ke apa semua. Tapi kenapa tak ada orang buat YouTube ni secara skala yang besar? Kita tengok contoh macam Indonesia, kebanyakanlah rakyat dia menceburi bidang dalam YouTube ni. Kat Malaysia ada yang menceburinya bidang Bigo ke TikTok ke apa semua kan. Tapi aku tak adalah sampai ke tahap itu. Kalau orang-orang biasa ni macam mana? Isu dia dekat Malaysia ialah kursus. Aku pernah nampak tau dekat poster belajar buat YouTube RM400 tau. So aku cakap, you know what if kalau aku boleh buat dengan mengajar orang? Tapi waktu tu aku tahu subscriber aku tak banyak, dalam 10 ke 20 ribu orang macam tu kan. So aku start lah ajar YouTube. Dengan pengalaman yang aku ada. Tak ada sembang-sembang macam aku ni pandai sangat, tak ada. Ini yang aku buat selama sebulan, ini pendapatan yang aku buat, ini jumlah video yang aku post, ini subscriber yang aku dapat, ini pendapatan yang aku dapat. Yang penting daripada benda ini adalah satu je, penetapan akaun. Tetapi dekat YouTube dah ada dah semua ni. Ada je how to set up YouTube account whatsoever. Kau boleh Google, kau boleh search. Memang ada. Tetapi apa yang diajar dekat online ke, dekat e-book ke, ianya one way communication tau. One way communication bermaksud hanya buku itu communicate dengan kau ataupun hanya video itu communicate dengan kau. Sometimes kau ada soalan bang, ada benda yang kau tak faham, ada benda yang kau kurang jelas. AdSense kau dah pernah create sebelum ni, macam mana pertindihan dia. Dulu kau buat blog apa semua, sudah ada AdSense kan. Benda-benda macam ni complicated nak diterangkan secara online training ke apa semua. Ramai orang, abang Geduk kenapa tak buat online training? Sebelum orang lain buat online training, aku dah pernah buat online training. Complicated. Sebab apa? Aku tak nampak apa kau nampak. Yelah, aku tengok muka kau je, aku tak nampak komputer kau. Aku dah muka surat berapa, kau dah muka surat berapa, aku tak tahu. Lepas tu belum lagi internet kau laju macam mana, internet aku laju macam mana, Windows kau pakai Windows apa, aku pakai Windows apa. Mengajar sepatutnya 2 jam jadi 4-5 jam. Sebab apa? Nak catered dengan masa yang tak setara. Kalau macam tu, takkan aku nak charge mahal. Jom kita buat online boleh. Because time is money.
time is money. So takkan aku nak buat mahal. Bagi aku tak apalah, biarlah orang lain penetrate online punya training. Aku buat physical training, kena datang kelas. Because I think that's the best way untuk mengajar YouTube pada harga yang berpatutan. Ramai orang ada bakat, ramai orang ada kamera. Student-student yang belajar multimedia apa semua, student-student yang belajar komunikasi, masscom semua ni, mereka belajar ni recording, editing semua. Tapi syarikat TV-nya berapa banyak je dekat Malaysia. Mereka tak dapat masuk kerja kat situ. Sekarang ni mereka nak buat apa dengan bakat-bakat atau ilmu yang mereka ada? So aku sebenarnya niat nak mengajar supaya ramai orang jadi YouTuber, actually, so that mereka boleh jadi jutawan. Tak jadi jutawan, tak payah jutawan lah, ribuan. Sebab macam aku cakap tadi, aku buat YouTube sebulan, gaji tu lebih besar daripada aku jadi pembaca berita. Contohnya macam tu. Kenapa kau nak kerja dengan orang? Kalau kau boleh menjana pendapatan sendiri. In fact, daripada kau jadi YouTuber, daripada kau menjana pendapatan sendiri, mungkin kau boleh jadi bos. Kau dah boleh hire orang. Tapi benda ni tak senang lah. Kalau tahu cara dia, menjadi. Boleh buat. Video pertama aku upload, kalau perasan, video aku balik kampung tau. Aku menari dekat rumah panjang, aku bawa maluda, pergi cari buah apung kat tepi sungai apa semua. Yang asalnya dulu video itu diupload untuk suka-suka sebab kenangan. Dulu kita beli phone, memori tak macam sekarang 256GB. Dulu 32GB ataupun 16GB kan. So bila kita ambil video tu, kita upload dekat YouTube untuk kita tengok di masa akan datang apa semua. Lepas aku start buat YouTube tu, video tu tak ada orang tengok, sendu. Lepas tu baru orang start tengok video yang mula-mula dulu. Video lama yang kita fikir dah lama ke upload tu tak ada mendatangkan apa-apa. 2007, sekarang dah 2018. 12 tahun kemudian generate income. Siapa boleh sangka? So semua orang ingat masuk kelas kaduk, masuk-masuk boleh dapat terus 1000 subscriber, 4000 jam tontonan. Tak. YouTube bagi kau masa 12 bulan. Ada budak peserta yang pernah masuk kelas aku, dalam masa 3 minggu dia dapat 1000 subscriber. Minggu keempat dia boleh terus monetize. Which is dia lebih laju daripada aku. Kau nak tahu aku punya berapa? Aku personally start yang aku cakap end of 2018 tu, aku start September lah contohnya kan. 3 bulan kemudian baru aku dapat 1000 subscriber. Itu pun selepas aku upload 100 video. Satu video aku boleh dapat 100 orang lah subscriber. Ini bukan mudah. Tapi itulah proses dia. Yang penting, apa yang orang Malaysia perlu tahu adalah YouTube boleh menjana pendapatan. So sekarang ni, apa yang kau perlu buat untuk set up akaun YouTube? So boleh belajar dekat YouTube sendiri, boleh beli dekat mana-mana e-book, banyak kawan-kawan saya jual e-book, ataupun boleh datang ke Akademi Kaduk untuk belajar face to face. It's the option. Menuntut ilmu ni ada pelbagai cara. Bila ramai yang nak jadi YouTuber ni, dia tiru orang. Sebenarnya dia tak ada cara yang betul, tak ada cara yang salah. Bagaimana kau nak masuk dalam dunia YouTube ni? Kau boleh je tiru orang. Kau boleh je buat video yang orang lain buat, contoh macam reaksi ataupun cover song ke apa semua. Tapi sebenarnya kalau korang tanya aku, berapa lama boleh kau tiru orang? Bagi aku, bila kita nak membuat sesuatu perkara, kalau benda tu yang kita buat itu kita tak suka, kita tak akan tahan lama. Kita yang akan cepat exhausted, penat tau. Tapi kalau kau buat benda yang kau suka, contoh kau suka main game, macam mana kau susah pun kau tetap main game, macam mana kau menangis, putus cinta pun kau tetap main game. So benda tu memang kau suka buat, dan benda itu yang sepatutnya jadi konten kau dekat YouTube. Main game ke, memancing ke, bertukang ke. Sebab dalam YouTube punya genre, dia bukan sekadar ada contoh kereta-kereta je, tak. Dia ada macam-macam, news on politik, how to and style, education, film, entertainment, music. Aku rasa ada lebih kurang 12 genre dalam YouTube, yang sebenarnya dalam setiap 12 tu tadi, macam-macam kau boleh buat pun sebenarnya. So basically, kita ni sebenarnya dalam YouTube ni tak terhad dengan review-review aja ke. Tak semesti kau buat review. Kau boleh buat drama. Kalau kau dulu budak filem, tak boleh kerja dengan syarikat filem, buatlah filem sendiri. Contoh kita tengok Syamil Sazli kan, sampai ke tahap dia dah buat filem sendiri. You see, orang kena tahu, tak semua benda kita buat orang akan suka. As simple as that. Benda tu kau kena terus job. Aku buat ni, tak semua orang akan suka. So bila orang tak suka, kau jangan ambil hati. Sebab kau dah tahu dah. Yang penting kau suka tak apa kau buat. Kalau kau suka apa kau buat, keep it up. Because somehow, dekat dunia ni, ada orang suka apa kita buat. Kita mempunyai persamaan tau. Somehow, similarity dengan orang lain.
Kalau aku suka memancing, percayalah, bukan aku seorang je kat dunia ni suka memancing. Tetapi pada masa yang sama, ada juga orang tak suka memancing. Kalau aku suka main game, kalau fikir-fikir balik, tak semua orang suka orang main game. Tapi kenapa ada juga ramai orang main game? Kita kena aware, apa yang kita suka ni, ada orang suka. Dan apa yang kita suka, tak semestinya ada orang suka. Tetapi bila kita buat apa yang kita suka, insya-Allah kita tak akan putus asa. Sebab kita memang buat pun benda tu. Apa sahaja yang kau nak buat dekat YouTube, kau boleh buat selagi tidak melanggar YouTube Community Guideline ataupun tidak menggunakan hasil cetak rompak, copyright content. Dua benda ni kau tak langgar, kau boleh buat apa saja kat YouTube. Untuk orang yang baru nak start YouTube tapi rasa macam ragu-ragu, rasa macam boleh ke tak boleh, rasa macam aku ni pandai bercakap ke tak pandai bercakap ke, aku ni tak pandai lah, aku ni bodoh lah, aku lah, apa sajalah yang kau rasa benda-benda negatif tentang diri kau apa semua. Itu yang kita namakan sebagai self-limited belief ataupun self-sabotage. Engkau ada kepercayaan yang mendowngradekan diri kau sendiri. Kepercayaan ni yang kau cipta untuk diri sendiri tau. Bukannya orang yang bagi tahu kau ni tak bagus. But you decide that for yourself. Satu perkara yang orang nak kena tahu, kepercayaan ni bukan fakta tau. Ianya boleh berubah. Siapa yang boleh mengubah kepercayaan ini? Kita sendirilah, because we yang put that belief in ourselves. All we need to do is change our own belief je, itu je. Contohlah, perempuan tak boleh dipercayai. Ya ke perempuan tak boleh dipercayai? Perempuan pula fikir lelaki pun tak boleh dipercayai. But everybody have a different type of belief yang terhasil daripada bagaimana dia dibesarkan je. But all of this belief is just a belief. Ianya sekadar kepercayaan sahaja. Dan kepercayaan yang kau ada tu pula adalah kepercayaan yang menghadkan kau. Cuba buat kepercayaan yang tidak menghadkan. Contohnya, I'm good, I can do this, aku seorang yang tabah. Okay, kau cakap pasal kau tak mahir. Kau ingat orang lahir-lahir terus mahir ke? Dia mesti melalui proses pembelajaran dia. But the only thing that makes people competent ataupun mahir adalah practice. Dan the only thing yang membuatkan praktis itu berkesan adalah konsistensi. Maksudnya kau bukan praktis sekali je. Kau buka game Counter Strike, kau main-main kau terus pandai tak? Tak. Kau perhabis duit mak bapak kau pergi cyber cafe berpuluh-puluh ringgit, bayar setiap jam tu 3-4 ringgit, 3-4 ringgit, 3-4 ringgit sebab kau bukan main sekali. Lepas tu baru kau confident dan kau ajak tim kau, jom kita pergi lawan orang, contoh macam tu. But it's not happen just one day. Berjaya dan gagal itu perkara biasa. Tapi kalau selama hidup ini kau asyik berjaya je, kau tak pernah gagal, something wrong somewhere. Kalau kau gagal je, tak pernah berjaya pun something wrong somewhere. So somehow, don't do same. Orang cakap macam mana tau? You can only get the same result if you make the same action. Kalaulah benda ni senang, dah semua orang buat. Tetapi kalau benda ni susah sangat, kenapa kami masih buat? Dalam mana-mana pekerjaan sekalipun, ada benda tu yang kita rasa orang tu buat macam senangnya dia buat, melainkan kau buat sendiri. Itu satu. Yang kedua, walau sesusah mana pun benda orang itu buat, sebenarnya mungkin senang bagi kita. The point is simple je. Kau kena try dulu. Adakah kau akan berjaya? Adakah semua orang pergi kelas kaduk dia akan berjaya? Tak semestinya. But yet, it's just alternative untuk korang belajar. Mungkin it works for you. Mungkin tidak. Tapi selagi tak buat, mana kita tahu. Betul? Sebab apa? Sebab racun itu benar.